وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah Maghrib berkenaan dengan hadis akhir zaman. Jadi mudah-mudahan ada manfaat sama-sama kita pada malam ini. Dan satu makluman juga, besok ada aktiviti berkhatan di sini ya. Soal berkhatan. Anak-anak kita sebilangan anak kecil, anak kita akan menjadi di khatan, berkhatan, bukan khatam, khatan. Jadi sama-samalah jemaah sekalian hadir, kalau boleh yang berkelapangan boleh hadir esok. Kita meraihkan anak-anak kita ya, yang akan berkhatan, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan kepada Ustaz Mujibur Rahman untuk meneruskan kuliah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qudwatuna wa ustazana wa muallimana wa murabbiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa bika nasta'in ya Fattah ya Fattah ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kamu akan ditanya berkenaan dengan nikmat. Dan di antara nikmat iman dan Islam ini kita kena sampaikan, kena sebarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu ceritakan. Jadi oleh kerana itu, di antara nikmat iman dan Islam ini juga merupakan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya wafatnya Nabi, mukjizat akan hilang bersama dengan Nabi tersebut. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi, mukjizatnya masih ada. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat masih ada lagi yang ditinggalkan kepada umat, yakni Al-Quranul Karim. Nabi Musa alaihissalam wafat, maka hilanglah mukjizat, 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu tak ada. Di antara mukjizat yang besar, tongkat. Tongkat Nabi Musa tak ada. Yang ada tongkat Ali je sekarang. Tongkat Ali banyak. Tongkat Nabi Musa tak ada, hilang. Tetapi Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi SAW, masih kekal. Dan mukjizat ini
terus dikaji, dilihat dan juga dimanfaatkan untuk menjadi hidayah petunjuk kepada manusia. Al-Quran menceritakan hudan linnas, satu ayat. Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia, bagi Islam ataupun bukan Islam. Kemudian ia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Ada bagi khusus. Jadi Al-Quran inilah yang merupakan kitab Allah yang disebut man qala bihi sadaqah. Siapa yang bercakap dengan Al-Quran, siapa yang bercakap cara Al-Quran, maka sadaqah, benarlah dia. Wa man amila bihi rasyada, siapa yang beramal dengan Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk. Wa hablullah al-matin, dia adalah tali Allah yang sangat kukuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Wala tafarraqu, jangan kamu pecah. Maksudnya jangan kamu tinggalkan Al-Quran, kamu pergi pegang kepada kitab yang lain, undang-undang yang lain. Maka kali itulah Nabi SAW 23 tahun Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan tempoh 23 tahun. Al-Quran inilah mendidik para sahabat Nabi SAW, sehinggalah daripada 23 tahun ini, maka Nabi SAW menyebut khairun nas qarni, sebagai kurun-kurunku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian kurun selepas daripada aku. Mana 100 tahun kurun sahabat, 100 tahun kurun tabi'in, dan 100 tahun kurun itba'ut tabi'in. Mana 300 tahun inilah hasil daripada 23 tahun sahabat dididik dengan Al-Quran oleh Nabi SAW. Makin jauh manusia dengan Al-Quran, manusia makin dengki. Makin jauh manusia dengan Al-Quran, manusia makin sesat. Manusia tak akan terima kebenaran jika sekiranya manusia jauh daripada Al-Quran dan manusia tak buka Al-Quran. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah nak selamat di dunia ini dengan Al-Quran. Nabi SAW menyatakan bahawa siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, yang terawal, ada 2 riwayat. Satu riwayat kata siapa yang membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia selamat daripada tipu daya Dajjal. Mengapa Dajjal ini? Dajjal ini dia bawa benda, 4 benda. 4 perkara yang dibawa oleh Dajjal ini untuk menyesatkan manusia. Yang pertama sekali, dia akan membawa akidah batilah. Dajjal akan bawa akidah yang batil, akidah yang menyesatkan. Kalau manusia tak belajar, tak ada ilmu, tak ada iman, manusia ini mudah disesatkan oleh Dajjal. Pengikut Dajjal siapa dia? Yahudi. Disebut pengikut Dajjal, di antaranya orang Yahudi. Dari ini Israel terbakar. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan kekuasaannya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kamu sangka bahawa Allah Ta'ala lalai dan leka terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Kalau Allah Ta'ala nak balas, Allah Ta'ala boleh balas dengan apa cara yang manusia tidak akan dapat untuk melawan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Dajjal membawa akidah yang sesat. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa Dajjal akan menghidupkan ibu bapa kita yang telah mati akhir zaman. Ulama ittifaq bahawa tanda hari kiamat yang besar dia ada 10. Masih lagi belum muncul. Di antaranya Dajjal. Jadi oleh kerana itu, di antaranya Dajjal ini akan muncul. Dan Nabi SAW pernah memperingati, kata Nabi, sesungguhnya para Anbiya alaihimussalatu wassalam sentiasa memperingati umatnya berkenaan dengan mulai Dajjal ini. Maka Nabi juga memperingatkan kepada umatnya berkenaan dengan Dajjal ini. Dajjal ini Allah Ta'ala berikan kepadanya istidraj. Istidraj ni
Benda yang pelik, benda yang pelik-pelik, boleh menghidupkan orang mati, boleh menurunkan hujan, boleh menyembuh orang sakit, walaupun dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bezanya mukjizat. Di sana ada mukjizat, ada karamah, ada ma'unah, dan ada istidraj. Jadi Dajjal ini boleh menghidupkan ibu bapa kita yang mati, sehinggakan seorang laki-laki ia diajak oleh Dajjal supaya menyembahnya. Dajjal kata, aku tak sembah kamu, kamu bukan Tuhan. Dia kata, akulah Tuhan kamu. Kalau kamu tak percaya, biar aku hidup ibu bapa kamu. Lalu hidup, dihidupkan ibu bapa. Maka bercakaplah ibu bapa ni, hei anak, sesungguhnya inilah Tuhan kita, sembahlah dia. Sampai berangkat begitu fitnah Dajjal yang Nabi SAW suruh kita minta lindung daripada fitnah Dajjal. Dajjal memusingkan akidah manusia, merasakkan akidah manusia. Dajjal. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bawa dalam surah Kahfi ini kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini antara kisah yang cukup hebat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka ni, iman mereka dengan cara diilhamkan kepada mereka mencari gua untuk tidur di dalamnya. Walabisu fi kahfihim 300, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun. Wazidna, dan kami tambah 309 tahun. Bukan mati dah, tidur 309 tahun. Bayang. Orang yang suka tidur pun tidur sebanyak itu. 309 tahun tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin, kami bolak-balikkan badan mereka supaya tidak dimakan oleh bumi. Kalau kita beli kayu letak atas bumi ini, makan di bumi kayu ini. Jadi Allah Ta'ala pusingkan, setiap pusing dalam keadaan mereka ini tidur. Jadi ini kisah bagaimana Ashabul Kahfi ini menjaga akidah mereka. Idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ketika dia berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, dia menegaskan, sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang cipta langit dengan bumi. Kalau ikut dalam kisahnya, Ashabul Kahfi ini 7 orang pemuda, dan dia ni anak kepada menteri-menteri yang ada pada zaman itu. Ia menyembah berhala. Tapi mereka mendapat hidayah, tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ada kuasa nak melawan, melainkan hanya berdakwah menyatakan Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Allah, mencipta langit dengan bumi. Lalu mereka dibunuh, ditangkap, mereka melarikan diri masuk ke dalam gua. Jadi maknanya menyelamatkan akidah. Kisah Ashabul Kahfi ini kisah bagaimana nak menyelamatkan akidah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Ashabul Jannatain, manusia yang Allah Ta'ala beri kebun. Dia ada 2 kebun yang cukup subur, dengan tanam-tanamannya mendatangkan buah yang begitu banyak. Yang ini dipanggil fitnah harta. Fitnah harta inilah yang kita nak bahaskan dalam hadis nanti, hadis akhir zaman. Jadi Dajjal juga akan bawa harta. Dia akan bawa harta. Dia akan memikat manusia supaya manusia menjadi manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang sesat dengan harta. Itulah dengan harta ini, dia menjadi sama ada boleh dibawa kepada jalan yang baik dan boleh dibawa kepada jalan yang jahat, yang buruk, yang musnah, yang musnahkan nilai moral kehidupan manusia dengan harta. Maka Dajjal akan bawa harta. Bukan sikit-sikit harta yang banyak. Dan Dajjal akan tawaf pusing dunia ini, melainkan Haramain, Mekah, Madinah saja dia tak akan masuk. Ia naik habis, dia tabur harta-harta benda, sehingga manusia akhirnya menjadi penyembah Dajjal, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada manusia yang mudah saja dibeli akidahnya dengan wang duit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kisah Nabi Musa AS menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Yang ini dipanggil
fitnah ilmu atau ujian ilmu, kerana Dajjal juga akan membawa maklumat-maklumat yang salah, yang palsu. Tengok hari ini lah, hari ini saja. Hari ini pun tak mudah juga kita menerima berita melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui mesej dan seumpamanya, yang kadang-kadang tak betul cerita tu. Kita percaya pula. Tengok letak apa, ialah sebab ada kata ni di Jepun tahun lepas, ni di China tahun lepas. Kita mati-mati dah hantar orang. Jadi maknanya banyak lagi ilmu-ilmu yang sesat yang Dajjal akan ajar kepada manusia, sehingga manusia mempercayai ilmu itu benar. Dan hari ini banyak di antaranya manusia yang menggunakan akal. Akal boleh guna, tetapi bila bertemu dengan ilmu dan juga wahyu, manusia kena tunduk kepada ilmu dan juga wahyu. Sahabat Nabi SAW, ketika Nabi menceritakan bahawa di padang mahsyar nanti akan ada manusia berjalan dengan hidup. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana berjalan dengan hidup? Sebab biasa tengok jalan kaki dengan hidup. Nabi jawab, sesungguhnya Allah yang berkuasa memperjalankan manusia dengan kaki, Dialah juga yang berkuasa memperjalankan manusia dengan hidup. Ada manusia yang berjalan dengan hidupnya ke bawah, dan ada manusia yang berjalan di padang mahsyar nanti, di punggungnya ada liwak. Liwak ni panji, bendera kecil. Bendera kecil itu dipanggil panji, dan akan tercocok di punggungnya. Akan tulis ghadir. Ghadir makna pengkhianat. Mana orang yang mengkhianati, maka akan ada bendera kecil di punggungnya, tulis diri pengkhianat. Jadi ada juga manusia yang ditarik lidahnya di padang mahsyar. Orang tanya macam mana nak tarik lidah? Lidah pendek je. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan lidah manusia panjang, ditarik lidah ini sehingga dipijak-pijak oleh khalayak. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, manusia kena tunduk dengan ilmu, walaupun manusia diberi akal. Sebab hari ini manusia banyak guna akal. Anak kaji Islam pakai akal semata-mata, dia akan jadi masalah tanpa merujuk kepada ilmu, tanpa merujuk kepada wahyu. Sebab itulah bila ada manusia fikir, dia kata pasal apa orang perempuan tak boleh jadi imam, sedangkan dia manusia juga. Dia juga ada kelebihan, dia juga ada kalau PhD, dia ada PhD serupa dia. Bahkan kadang-kadang dia lebih cerdik lagi daripada orang lelaki. Dia hafal Quran juga, apa salahnya jadi imam? Maka bila fikir-fikir itu, ya betul juga, mak kita buat sembahyang. Akhirnya ada perempuan jadi imam. Aminah wajud di antaranya. Dia kata, ngapa perempuan asing pula duduk belakang, duduk tepi? Tak boleh ke perempuan duduk? Kadang-kadang perempuan dah tawar ke masjid. Baliknya dia duduk sebelah depan. Fikir-fikir itu, yalah, kita letaklah perempuan sebelah depan. Sila-sila dengan laki-laki. Kemudian dia fikir pula, laki-laki tak ada berbagai telekong, tak ada tudung, oleh semayang itu. Akhirnya mereka guna akal dengan mengambil kesimpulan perempuan tak ada tudung-tudung, telekong, payah gitu je, toge-toge gitu semayang. Jadi ini di antara kesesatan pemikiran manusia. Jika manusia tidak mengambil ilmu, tidak mengambil ilmu wahyu untuk menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka oleh kerana itu Dajjal ini juga akan membawa ilmu yang sesat. Maka Allah Ta'ala bawakan kisah Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ni siapa? Rasul, ada kitab Taurat, tapi belajar dengan Nabi Khidir. Satu hari Nabi Musa berkhutbah di khalayak umat dia, Bani Israel. Seorang laki-laki bangun bertanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa kata, ada dah aku yang alim. Akulah yang alim. Memang betul. Setiap Nabi diutuskan oleh Allah, Nabi itulah yang alim. Tak ada orang lebih alim daripada Nabi. Cuma tak sebut insya-Allah. Yang ni ulama kata kena sebut insya-Allah. Nabi Muhammad SAW ketika musyrikin Mekah tanya, Muhammad, ceritakan kepada kami berkenaan dengan Ya'juj wa Ma'juj, Zulkarnain, ceritakan. Nabi kata, esoklah aku jawab.
Nabi ni kalau nak jawab dia mesti melalui wahyu. Wahyu tak turun, sehingga Nabi SAW susah hati. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Jangan kamu kata bahawa kamu nak buat esok melainkan kena sebut insya Allah. Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada kisah riwayat dalam surah Al-Baqarah, kisah bagaimana Nabi Musa AS yang berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala tunjukkan, selesaikan masalah seorang laki-laki yang mati, tak tahu siapa yang membunuh. Sehingga berlaku tuduh menuduh, hampir berlaku peperangan, pembunuhan. Akhirnya mereka datang kepada Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala, Nabi Musa menyatakan, Inna Allah ya'murukum an tadhbahul baqarah. Allah Ta'ala perintah kamu supaya menyembelih lembu. Lalu mereka banyak tanya, soalan ni banyak. Lembu macam mana, lembu begini, macam mana lembu ni, macam-macam. Dan mereka banyak mempertikaikan, banyak soalan, dan mereka tidak menyebut insya-Allah kita akan jumpa lembu ni. Tak sebut insya-Allah. Dia terpaksalah mereka mencari dengan masa yang lama dan dengan harga yang mahal. Begitulah juga ada riwayat, walaupun tidak kuat riwayat Israeliat, kisah berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ada 1000 orang isteri. Boleh Allah Ta'ala berikan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kata Nabi Sulaiman, aku akan bersama dengan isteri aku pada malam ini 1000 orang. Cukup bulan nanti akan lahir 1000 manusia. Dan 1000 orang ini, 1000 anak aku ni akan kujadikan dia pejuang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak sebut insya-Allah. Tak sebut insya-Allah, 1000 tu seorang je yang mengandung. Lahirnya pula cacat, tangan tak ada, kaki tak ada. Tangan tak ada, kaki tak ada. Sebab tidak menyebut insya-Allah. Maka dengan sebab itulah perlu sebut insya-Allah. Ini juga maknanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma insya-Allah ni dia ada dua lah. Satu insya-Allah nak buat, satu insya-Allah tak nak buat. InsyaAllah datang masjid, insyaAllah. InsyaAllah tu dalam hati tak nak datang dah. Itu jadi masalah. Baik, jadi Dajjal akan membawa ilmu yang sesat. Dia akan menyesatkan manusia dengan ilmu. Kemudian Allah Ta'ala bawa kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini kisah kuasa, fitnah kekuasaan. Jadi Dajjal juga akan berkuasa. Dia akan menguasai dunia ini. Maka ketika Dajjal menguasai dunia ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan di pintu masuk Mekah dan juga Madinah dia tak rasa. Ini di antara keistimewaan di Mekah dan juga Madinah. Dan Allah Taala bersumpah, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi kota Mekah yang aman. Allah Taala menyatakan keamanan kota Mekah ini. Jadi aman yang utamanya daripada Dajjal disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Dajjal bawa kekuasaan ini, maka Allah Ta'ala suruh kita baca kisah Zulkarnain. Zulkarnain dengan arti kata Zulkarnain ini seorang insan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kuasa memerintah dunia ini. Dinamakan Qarnain. Qarnain ini maksudnya dua tanduk. Qurun dalam bahasa Arab, qurun. Qarnun ini mana tanduk. Jadi Qarnain dua tanduk. Ada yang menyatakan dua tanduk ini merujuk kepada kekuasaannya, timur dan juga barat. Ada tafsir Tabari, ada riwayat menyatakan dia ada topi, di atas topi itu ada tanduk. Dan ada juga riwayat kata dia bertanduk. Allah ada manusia bertanduk ni. Cuma nak beritahu bahawa kerajaannya sangat besar. Disebut oleh Mujahid, seorang ulama tafsir, dia kata ada dua kerajaan yang beriman yang memerintah dunia ini, timur dan juga barat. Satu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan satu lagi kerajaan Zulkarnain.
mengerintahnya timur dan juga barat. Dan dua kerajaan yang kafir, yang tidak beriman, memerintah timur dan juga barat. Satu kerajaan Namrud dan satu lagi kerajaan Bukhtanasar. Ini dua yang tidak beriman dan dua yang beriman. Mana kerajaan bumi ini pernah ditadbir oleh manusia yang beriman, timur dan juga barat. Yang pada hari ini telah pun dipecah-pecahkan oleh penjajah. Penjajah pecahkan. Dan Islam di zaman kekuasaan Omar bin Abdul Aziz, Islam pernah mengerintah bermula daripada Paris, daripada Perancis sampai ke negeri China. Itu di bawah takluk ataupun di bawah pemerintahan Islam. Daripada Perancis sampailah ke negeri China. Itu sebelah atas. Daripada bawahnya Siberia, Tanjung Afrika ada nama Siberia. Bawah ke India, maka itulah kerajaan Omar bin Abdul Aziz, yang pada waktu itu kerajaan yang begitu adil, sehingga kan serigala tidak memakan kambing. Maknanya pada waktu itu kerajaan yang begitu aman, begitu terpelihara, dan sehingga kan rakyat tak ada miskin. Maknanya nak kahwin, kerajaan tanggung perkahwinan. Nak belajar, kerajaan tanggung pembelajaran. Tentera-tentera gajinya dia datangkan daripada zakat ini. Begitulah juga orang-orang miskin tak ada. Sehingga kan duit yang begitu banyak, walaupun telah pun dibelanjakan. Ini negeri yang berkah. Sehingga kan kata Omar bin Abdul Aziz, ambillah uang ini, belikan gandum, letakkanlah gandum-gandum tersebut di musim sejuk di atas bukit, supaya burung-burung yang biasa makan biji bijirin, gandum dan seumpama musim sejuk ni tak ada makanan, salji saja, dia letak gandum-gandum atas bukit supaya burung dapat makan gandum tersebut, supaya orang tidak kata bahawa burung yang hidup di dalam sebuah negara Islam itu kelaparan. Maksudnya tak akan ada burung yang lapar di dalam sebuah negara Islam. Maksudnya kerajaan bukan hanya sekadar menjamin rakyat dia tak lapar, tetapi menjamin burung-burung dan juga haiwan-haiwan tak lapar dalam sebuah kerajaan Islam. Inilah keadilan Islam. Jadi empat perkara inilah yang menjadikan mengapa penting dan perlunya kita membaca dan juga mengkaji surah Kahfi. Kerana fitnah Dajjal empat. Yang pertama sekali akidah batilah, akidah yang sesat di bawah. Yang keduanya harta, yang ketiganya ilmu yang sesat, dan yang keempatnya adalah kekuasaan. Maka dalam surah Kahfi inilah yang dibahaskan oleh Allah. Allah turunkan kisah-kisah empat kisah yang besar ini. Jadi pada malam ini kita nak sambung hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, di mana zaman di mana orang tak pedulikan dari mana mendapatkan harta. Harta ni semua orang ada. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Manusia yang dapat banyak maka yang memberikan dia banyak harta pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga usaha dia. Dia usaha, Allah Taala bagi. Dalam akidah di sunnah wal jamaah, semua benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya api, dibahaskan dalam kitab Aqidatul Najib bahawa semua makhluk ni tak memberi bekas, melainkan semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya api. Api ni memang dia sifat dia panas, tetapi Allah SWT yang berkuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tak melepuh pun, tak ada pun yang terbakar ni. Kenapa? Kerana sifat api tersebut panas, tapi Allah Ta'ala yang menjadi tuan kepada api. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, sejuklah kamu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi api tak membekas kepada manusia. Begitulah juga kenyang. Kenyang dia bah. Kenyang pisau yang menyembelih Nabi Ismail alaihissalam
Semuanya yang berkekan, yang berkesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata kenyang juga bukan sebab makan kenyang, sebab Allah Taala yang beri kenyang. Kalau kerana makan kenyang tak makan apa, Ashabul Kahfi 309 tahun mana makan? 309 tahun ni kalau tidur tak makan, akal kita matilah. Tapi tak hidup 309 tahun, hidup tak makan, pusing sana minum tak boleh hidup. Ini kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Baik, di akhir zaman manusia tak peduli harta mana hasilkan dari dia, harta boleh jadi harta, maka dia akan ambil, dia akan gunakan, akan manfaatkan walaupun harta itu haram. Yang disebut oleh Nabi SAW, peristiwa akhir zaman manusia tak kenal lagi halal haram, semua halal lagi. Duit masjid, tamu masjid curi. Dia tak kira. Kita jarang juga dengar agama lain mencuri di dalam tempat ibadat mereka, jarang. Tapi hari ini orang Islam mencuri tamu masjid. Ini suasana yang sangat pelik berlaku mutakhir ini. Dia tak kira. Walaupun di sana ada hadis Nabi SAW, kullu lahmin nabata minal haram, mana-mana daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannar aula bih, maka nerakalah yang lebih aula membakarnya. Dia kata saya bukan curi makan, saya curi handphone. Serupalah, tak kira lah. Asal mencuri memanglah pasal. Melainkan jika sekiranya dalam keadaan darurat dan terpaksa, disebabkan ekonomi, disebabkan kemiskinan dan seumpamanya, di sana ada Islah aja, bukan semua potong tangan lah. Di sana ada takzir dan seumpamanya, dan juga ada yang perlu diselesaikan masalahnya, masalah kemiskinan dan seumpamanya. Baik, hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun ma yubali rajulu min aina asaba al-mala min halalin aw haramin, rawahu an-Nasa'i. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang itu semua kenal Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memeluk Islam pada tahun yang ke-7 ketika peperangan Khaybar. Dia ni orang Yaman, Ad-Dausi. Datang ke Madinah, temu dengan Nabi di Khaybar, memeluk Islam. Dan dia ni menjadi penjaga unta zakat. Satu hari ketika dia sedang menjaga, maka Nabi tengok dia sedang bermain dengan anak kucing, maka Nabi segar dia, bapa kucing. Jadi Hurairah ni maknanya kucing. Letak depan tu Abu Hurairah. Abu tu ayah, ayah kepada anak kucing. Bahasa kita ni bapa kucing lah. Dan kata Badruddin Aini, Badruddin Aini seorang pensyarah hadis sahih, pensyarah hadis Bukhari. Nama kitabnya Umdatul Qari. Dia menyatakan bahawa nama Abu Hurairah ini hampir 40 nama. Mana ulama ikhtilaf 40 nama dia. Nama sebelum Islam, zaman jahiliyah dia, dan nama dalam Islam. Ada 40 nama. Cuma ulama kata yang rajihnya namanya Abdurrahman bin Sakhar ataupun Abdullah bin Sakhar Ad-Dausi. Soalannya 3 tahun hidup dengan Nabi, menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang petikai pula, orang kata macam mana 3 tahun duduk dengan Nabi, boleh mengalahkan Sayyidina Ali, boleh mengalahkan Abu Bakar, boleh mengalahkan Umar. Abu Bakar baru berapa ratus hadis saja. Dia ni siapa? 5,000 hadis. 5,000 ni tinggi sekali lah zaman Nabi SAW. Imam Bukhari menakalkan riwayat, cerita dia sendiri cerita. Dia sendiri cerita. Dia ni antara ashabus suffah yang duduk di kaki 5 masjid Nabi SAW. Kata dia pagi-pagi, tiap-tiap pagi orang Madinah pergi ke kebun.
ada harta, mereka berniaga. Kami yang duduk di kaki 5 Masjid Nabi SAW ni, nak berniaga tak ada harta, nak nolong orang menyirang tamar dan seumpamanya tak ada kedengar. Jadi duduk di Masjid Nabi, belajar dengan Nabi SAW, menjadikan dia banyaklah meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Itu satu. Yang keduanya, dia juga mengajar. Dia beza orang yang mengajar dengan orang tak mengajar. Yang tak mengajar, dua orang keluar universiti sama, seorang berniaga, seorang mengajar. Berniaga duduk kedai, orang datang. Seorang yang mengajar, dia pusing orang banyak sikit anak murid dia. Jadi banyaklah cerita berkenaan dengan dia ni. Dia mengajar. Satu. Jadi bagaimana pula dengan Abu Bakar yang sedikit hadis, sedangkan Abu Bakar berkawan dengan Nabi SAW daripada Mekah lagi? Jawapannya, Abu Bakar ni dia tak berani nak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Takut. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-adakan, takut nanti aku mengadakan apa yang Nabi SAW sebut lain, aku cakap lain. Maknanya sahabat ini dia mesti riwayat dengan riwayat yang bukan dengan makna, tetapi dengan lafaz yang sama. Apakah dia takut Nabi cakap gitu, dia cakap gini. Nabi bercakap benda yang sama je, tapi takut tertukar lafaz itu, menjadikan Abu Bakar sangat takut untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW, melainkan berhati-hatinya ia meriwayatkan hadis Nabi ini. Itu kalau dia tak berapa pasti, dia tidak akan meriwayatkan. Jadi sebab itulah Abu Bakar ni jumlah hadisnya tidak sampai 1000 hadis. Yang meriwayatkan 1000 ni ada 7 orang sahabat Nabi SAW yang paling mukathir yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. 1000 ke atas, dia kira banyak, ada 7 orang. Di antaranya Aisyah, isteri Nabi SAW, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Anas. Ini di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, wafat pada tahun 58 Hijrah Abu Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia satu zaman. Nabi sebut bila ni? 1400 tahun dulu di Madinah. Nabi kata akan datang suatu zaman seorang tidak memperdulikan diri dari mana ia mendapatkan harta. Akan datang satu zaman manusia tidak memperdulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Nabi sebut ni, benda Nabi sebut pasti akan berlaku. Ada seorang yang menyatakan dulu, lama dah, mungkin 30 tahun, ada orang menyatakan akhir zaman nanti, maknanya akan berlaku manusia mencampakkan hartanya ke belakang. Dia secampak depan, ini campak ke belakang. Orang tak faham apa maksud campak ke belakang. Jadi orang fikir benda. Maknanya kalau tahun 60-an, tahun 50-an cakap campak harta ke belakang, tidak campak harta ke depan. Mana maksudnya? Punya hari ni baru orang tahu. Maksud campak harta ke belakang ni maksudnya habis belajar, bekerja, duit, bayar otak, pintu-pintu. Bukan baru depan. Bayar. Belajar kerja, bayar otak. Jadi sebab itulah orang tua-tua ni dia zaman dulu dia cakap, jadilah hamba pekerjaan, jadilah raja pekerjaan. Jangan jadi hamba pekerjaan. Jadilah menteri pekerjaan. Jadi orang tak faham dia benda hamba pekerjaan, raja pekerjaan, hamba pekerjaan, orang tak tahu. Jadi orang nak tahu macam benda maksud raja pekerjaan. Dia kata raja pekerjaan ni kerja sendiri lah. Raja pekerjaan kerja sendiri. Awak kerja sendiri. Bila awak cuti kan, tak kira lah awak punya. Itu raja. Kalau jadi
Hamba pekerjaan, kerja dengan orang. Ini hamba lah. Kalau jadilah kamu menteri pekerjaan. Menteri dia orang niaga. Ada seumpamanya. Maknanya dia berkuasa. Dia ada kuasa. Baik. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa akhir zaman manusia tak kira dah daripada mana dia ambil harta ni. Harta ni amanah Allah SWT. Nak jadi baik dengan harta, nak jadi jahat pun dengan harta. Nak jadi baik dengan harta ni, manusia yang kaya. Siapa yang kaya? Dalam sejarah Islam, zaman Nabi yang kayanya di antaranya Sayyidina Osman, kaya. Abdul Rahman bin Auf, manusia yang kaya. Dan dalam sejarah kemanusiaan yang kedekut, yang bakhil, yang jahat dengan harta ni, di antaranya Qarun. Sampai sekarang orang sebut Qarun ni. Orang buat pula pertandingan mencari harta Qarun. Sedap sekilas Qarun ni. Harta Qarun. Qarun ini Allah Ta'ala sebut dia adalah saudara kepada, ada kata sepupu Nabi Musa AS. Fabagha. Lalu dia melampaui batas, tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak bersyukur, tidak merasakan bahawa harta itu datang daripada Allah SWT, merasakan dia sendiri yang usahakan, sehingga kan dia berjalan dengan sombong. Al-Quran menceritakan kisah masyarakat pada waktu itu, semua bercita-cita nak jadi Qarun lagi. Tiba-tiba Qarun ini Allah Ta'ala telah dia. Segala kekayaan semua masuk dalam bumi belaka. Maka pada waktu itu semua tak jadilah nak jadi Qarun amulah. Semua pakai tak mau, kerana melihat bagaimana azab Allah SWT. Jadi harta ni, zaman ini Al-Quran juga menyebut berkenaan dengan mal. Al-mal wal-banun. Perkataan mal ini dalam Al-Quran ada 25 kali. Mal, harta. Al-mal wal-banun. Al-Quran menyebut perkataan mal, maknanya harta. Harta ni tak kira lah sama ada wang ringgit, lebih daripada wang ringgit, selain daripada harta-harta yang lain. Kemudian di sana ada plural, jamak dia. Mal, jamak dia amwal. Dalam Al-Quran, amwal ini ada 61 kali. Menyebut perkataan satu harta tu hanya ada 25 kali. Tetapi menyebut perkataan amwal, harta-harta ni ada 61 kali. Jadi semua sekali cerita berharta dalam Quran 86 kali. Perkataan mal dan juga amwal ini. Dan dalam perkataan amwal itu pula ulama bagi dua pula. Dia kata ada yang Allah Ta'ala sebutkan amwal saja, harta-harta saja. Tetapi ada yang Allah Ta'ala sebut harta kamu, amwalukum. Amwaluhum, amwalihim, amwal yatim. Yang disandarkan kepada harta kamu, harta mereka, harta anak yatim ini, ayat ini lebih banyak disebut dalam Al-Quran. Mengapa? Kerana harta ini ada datangnya daripada Allah SWT. Tujuan daripada harta ini, seperti bila orang kata mengapa negara Arab banyak minyak. Tujuan Allah Ta'ala zahirkan minyak banyak di negara Arab ini, supaya dengan duit minyak inilah mereka nak menegakkan kalimah la ilaha illallah wa la Muhammadur. Tapi dah tak berlaku. Bahkan dengan harta, dengan minyak yang banyak, boleh jadi anak angkat mereka asal. Ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta ini tidak hanya berpusing di kalangan orang kaya saja, di kalangan kamu. Dia mesti turun ke bawah dan dia menjadi zakat, sedekah, derma, dan seumpamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan harta ni. Harta ni ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna likulli ummatin fitnah. Tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi, dan fitnah umat aku ni harta. Di antaranya diuji dengan
dengan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Zakat ni benda yang wajib. Dan Allah Taala mencela manusia yang bakhil. Wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang bakhil, maka hakikatnya dia bakhil kepada diri dia. Siapa yang kedekut, dia kedekut diri dia. Maksudnya dia tak nak diri dia boleh pahala. Itu dia antaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Sulaiman AS di antara manusia yang kaya. Nabi ini menjadi hujah. Nabi-nabi ini dia akan menjadi hujah di padang mahsyar nanti. Sekira-kiranya ada manusia yang kaya tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, tak sembahyang, tak zakat. Kerana apa? Kerana sibuk menguruskan kekayaan. Lalu Allah Ta'ala bawa Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni lagi kaya daripada kamu. Dia sembahyang. Nabi Sulaiman ni dia ada kuda. Kuda tu jalan dengan kaki 3. Kaki 3 ni kaki sebelah diangkat daripada jalan. Nabi Sulaiman suka melihat kuda ni. Dan surah Sad Allah Ta'ala menceritakan ketika Nabi Sulaiman AS menyaksikan kuda ni. Lalu tengah menyaksikan sehinggalah menjadi gelap alam ini. Maksudnya sehingga galiknya ada kata sehingga tertinggal semai asar. Ada kata begitu. Hatta tawarat bil hijab. Rudduha, lalu kembali. Ada kata rudduha, kembali ke matahari, naik pula. Itu di semai asar. Fatafiqa mas'an bisu. Lalu kuda tersebut yang menjadikan dia lalai, ada kata dia tepuk ataupun dia pukul, ada kata dia sembelih kuda tersebut yang menjadikan dia lalai daripada sembahyang. Jadi oleh kerana itu Nabi Sulaiman AS ini manusia yang sangat kaya. Boleh terbang pula angin bawa dia. Nabi Sulaiman memahami perkataan binatang, haiwan-haiwan, serangga, semut dan seumpamanya. Manusia yang Allah Ta'ala beri mukjizat yang demikian. Itu kalau cerita sang kancil zaman dulu adalah Raja Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, sebab dia ayahnya Nabi Daud AS juga raja. Dalam masyarakat Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka menganggap Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Tukang sihir. Itu bila Allah Ta'ala membersihkan ucapan ini dengan diturunkan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka menuduh yang mengajar sihir ini Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak mengajar sihir. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitanlah yang mengajar manusia sihir. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan berdiri. Meninggal di wafat yang Nabi Sulaiman berdiri, pegang tongkat saja. Sehinggalah tongkat itu dimakan oleh anak-anak, jasadnya jatuh. Barulah jin yang sedang membela tu tahu meninggal dah. Kalau tahu dulu meninggal kita lama dah berhenti kerja ni. Rupanya pesen jin ni dia buat kerja ni kena tengok semua, kena ada mandu. Mandu tak ada, tak kerja dah dia. Pesen jin. Jadi Allah SWT meninggalkan, wafatkan Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri. Baik. Jadi Nabi Sulaiman kaya. Jadi kalau Nabi Sulaiman AS dengan kekayaan yang dia ada, dia masih taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu hak kaya. Taklah sekaya Nabi Sulaiman. Pasal apa kamu meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala? Semua Nabi ini adalah hujah. Manakala ada manusia yang sakit, Allah Ta'ala tanya, kamu masa sakit sembahyang tak? Hari ini hak sangat dibimbangkan. Kerana bila manusia sakit ni yang jadi masalah. Saya pernah dengarlah perbincangan cakap berkenaan dengan seorang doktor pakar cerita berkenaan dengan
hospital ni. Dia kata secret. Orang sakit dah tak sembahyang. Hak jaga sihat-sihat tengah tunggu tu pun tak sembahyang juga. Ayah sihat yang tunggu tu, menunggu keluarga dia, tunggu ayah dia tak sembahyang juga. Ini jadi masalah. Sepatutnya hospital dan tempat kuat ibadatnya. Tempat sakit boleh mati bila-bila masa itulah manusia teringat pada Allah, nak sembahyang, menyembah Allah. Dan paling mudah orang sakit dah sembahyang, dia tak ada diri dah. Kalau dia tak daya sembahyang, orang ambil dah sembahyang. Dia boleh syarat, boleh dengan tangan, boleh dengan mata, boleh. Tempat mudah sekali. Tapi dah tak sembahyang masa sihat, masa sakit lagi tak sembahyang dia boleh. Sipir kita ni bila masa sakit ni baru ingat sembahyang dah. Dah tak sembahyang masa sihat, masa sakit lagi tak sembahyang. Ini sipir manusia. Masa susah payah nak memberi, nak bersedekah dan murah susah. Masa senang lagi susah. Kita ingat masa senang, masa senang susah. Sebab itu hari ini zaman senang ni. Zaman dulu susah. Kalau nak pergi surau jalan kaki, pergi masjid jalan kaki jauh, nak mengaji jalan kaki jauh. Zaman ni ada kenderaan, tak sampai jalan kaki ni. Zaman senang, hakikatnya manusia susah. Zaman susah, manusia senang. Ini suasana yang berlaku. Jika manusia difitnah, tiba-tiba dengan sebab fitnah, dia duduk, dia mencikkan diri, maya, muda-muda, Allah Ta'ala akan bawa Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam difitnah dengan begitu hebat. Yahudi kata dia berzina dan sebagainya. Dengan tuduhan-tuduhan, dia biasa dia. Tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua nabi ini adalah ujian. Kalau ada manusia miskin, yang miskin tidak mahu beribadah kepada Allah Taala, tanya kenapa tak beribadah ni? Aku miskin ya Allah. Mari tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih jalan miskin. Dia tak makan kadang-kadangnya 3 hari 4 hari tak makan, melainkan minum air dengan kurma saja. Kita miskin-miskin lagi ada juga di rumah. Ada juga benda lain. Jadi ini di antara menjadi hujah. Jadi oleh kerana itulah Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahawa al-mal fi zamanina haza silahul mu'minin. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Harta pada zaman kita ini merupakan silahul mu'minin. Harta ini adalah senjata. Senjata bagi orang-orang yang beriman. Harta merupakan senjata bagi orang yang beriman. Alhamdulillah, kerana dia merupakan senjata. Kerana senjata apa? Senjata ini maksudnya untuk dia menjadi bertahan diri. Biasa senjata dia ada untuk mempertahankan diri. Seperti Nabi sebut, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Takutlah kamu, waspadalah kamu dengan bakaran api neraka, walaupun dengan kamu bersedekah setengah daripada biji tamar. Buat semua tu belah tu. Sedekah sebelah itu pun, maka dia boleh menyelamatkan daripada dibakar oleh api neraka. Dan sabda Nabi SAW, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik harta yang baik itu berada pada tangan orang yang baik. Sebab itu kalau banyak harta, yang patut menjaga harta yang banyak, orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila harta banyak ini diuruskan oleh manusia yang saleh, yang baik, maka insya-Allah dia akan jadi baik. Sayyidina Osman, Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh manusia yang melihat harta begitu banyak, motif-motif harta. Tapi harta siapa? Harta rakyat. Harta rakyat diuruskan dengan cara rakyat punya. Sayyidina Osman menguruskan harta rakyat, Baitul Mal, maka dijamu wahidangan, jamuan kepada rakyatnya dengan jamuan gaji. Maksudnya dia beri makan kepada rakyatnya makanan raja, dia balik ke rumah makan makanan hamba. Dia makan makanan hamba, dia beri rakyat makanan raja. Hari ini tukar.
Ini rakyat orang yang makan rakyat lah. Kau meraja makan raja lah. Zaman Umar bin Abdul Aziz gitulah juga. Dijamu rakyat dia dengan makanan raja. Rakyat yang tak pernah makan makanan raja dah makan. Kamu jamu juga kena punya raja je lah. Dia balik ke rumah dia. Umar bin Abdul Aziz makan roti dengan garam cuka. Ini pemimpin yang begitu hebat adalah sejarah Islam. Maka oleh kerana itu, bab harta ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebahagian daripada ujian kepada manusia. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan harta ini. Dia akan menguji manusia. Dan harta ini kadang-kadang dia menjadi daruriyat, kepentingan. Ada kalanya dia menjadi hajat, dan ada juga tahsiniyah ataupun kamaliyah, penyempurnaan ikut keadaan. Dan manusia boleh mengumpulkan harta sebanyak mungkin. La ba'sa bil ghina, tak mengapa kamu kaya, illa taqa, melainkan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, zakat, berderma sembah seumpamanya, itu di antaranya. Tapi akhir zaman nanti kamu akan jumpa manusia yang tak memperdulikan lagi daripada mana sumbernya, daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram, daripada rasuah tak kira, daripada riba tak kira, daripada sumber mencuri, salah guna, yang batil, semua ambil. Yang disebut oleh Nabi SAW juga, manusia seperti mana lembu. Lembu ni apa dia? Dia kata lembu ni kalau dia makan tu dia tak kira rumput kering, rumput basah semua makan. Ada dahsyat lagi tu, baju orang diambil makan dia. Jadi akhir zaman manusia tak kira yang halal, yang haram, semua dia belasah semua sekali. Yang pentingnya dia kaya. Ini di antaranya. Dan juga kita banyak mendengar kisah-kisah cerita-cerita. Dan memang duit yang bukan yang berjalan, yang halal ini, duit haram ini, dia keberkatan dia tak ada. Tidak ada keberkatan. Baik, keterangan daripada hadis ini, pengarang tulis rahimahullah ta'ala, zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman kebendaan. Jadi manusia cinta kepada kebendaan sebab apa? Roh dalam wasat punah. Dia Sayyidina Khalid bin Walid membawa tenteranya, bawa sampai ke Parsi sana. Orang Parsi, Raja Parsi pada waktu itu menyatakan, kami lama dah tak makan darah orang Arab. Kamu datang, bolehlah kami nak minum darah orang Arab. Maksudnya kami nak bunuh orang Arab. Kami lama dah tak minum darah orang Arab. Ini psikologi, bukan psikologi, untuk menakutkan Khalid bin Walid dengan tenteranya. Khalid kata, jitu bi qaumi yuhibbuna al-maut. Aku datang ni bawa kau suka mati. Aku datang, tentera aku ni semua suka mati lah. Jadi orang suka mati. Kama tuhibbuna al-hayah, seperti mana kamu suka hidup. Kami datang suka mati. Berlawan dengan orang suka mati ni, kalau kita, dia tak ada nak pukul-pukul lah, dia memang nak mati. Jadi bila dengar kau suka mati ni, tentera ni pula ketawa pula. Ketawa betul. Ini psikologi. Dan memang itu di antaranya. Seperti Nabi SAW menyatakan, umat ini akan diratah seperti mana manusia meratah hidangan. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, amin killatina ya Rasulullah, apakah kerana kami ini sedikit? Hadis yang kita dah baca dulu. Nabi kata tak, bal antum kathir, kamu ramai. Tetapi Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati musuh, tak ada rasa hebat. Musuh tak rasa gerun melihat. Supaya hari ini umat Islam dibunuh di Myanmar. Senang-senangnya mereka membunuh umat Islam, sembelih, pancung kepala, dirogol muslimah. Tak ada apa yang boleh kita buat, melainkan kita hanya berdoa saja. Tak ada kekuatan. Musuh tidak berasa gerun kepada Islam. Kenapa? Penyakit wahnu. Penyakit wahnu.
Nabi kata kamu ramai seperti mana buih yang berada di musim banjir. Lalu sahabat bertanya, "Mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah dia wahan? Wahannya sama lemah. Apa kelemahan itu? Nabi kata, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kamu cinta dunia dan kamu takut mati. Tak mau berjuang, berjihad ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohani ketandusan dan zaman manusia mengejar kebendaan. Segala sesuatu adalah bernilai dengan nilai harta. Satu benda manusia nilai dengan harta. Manusia cakar-mencakar untuk memperolehi sebanyak mungkin harta kekayaan. Cakar-mencakar ni maksudnya manusia carilah harta ke macam mana pun sudut-sudut yang mereka boleh dapat. Mereka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta yang diperolehi, apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk melayan kehendak isteri atau anak-anak mereka. Ini pengarah tu ni. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan perkara ini akhir zaman supaya kita dapat menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Sebab benda yang haram ini terdedah. Dan harta ini juga boleh menjadi manusia zalim. Ulama kata ada 3 benda yang menjadikan manusia zalim. Yang pertama kerana kuasa. Dibawa cerita Fir'aun. Fir'aun ni dia ada kuasa, maka dia melakukan kezaliman. Satu, kerana ada kuasa. Seperti orang yang ada kuasa, dia mesti dekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, dia lepas diri daripada Allah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerana ada jawatan. Ada pemimpin pemerintah berjawatan lagi. Dia berasa dia ada jawatan, maka dia berasa hebat. Siapa dia? Haman. Allah Ta'ala bawa kisah Haman. Haman adalah Al-Quran kisah dia. Dia apa dia? Dia menteri. Menteri pembangunan, menteri buat perumahan di zaman Fir'aun. Dia yang buat bangunan yang tinggi di zaman Fir'aun. Dan untuk Fir'aun membunuh ataupun memanah Nabi, memanah Tuhan. Dia kata, aku dah bunuh Tuhan Musa. Dia panah kata Allah Ta'ala turunkan panah itu berdarah. Sampai dia rasa dia lah hebat dapat membunuh Tuhan Musa. Yang tukar buat bangunan ni Ibnul Lisah, buat untuk aku bangunan yang tinggi ni. Siapa buat? Haman. Dia jadi menteri, ada sedikit kekuasaan padanya, jawatan. Kemudian yang ketiga kerana harta. Kerana harta manusia boleh jadi zalim, seperti mana Qarun yang berzalimi, yang sangat zalim kerana berasa dirinya hebat, berasa harta itu datangnya daripada dirinya. Maka dengan sebab itulah manusia yang ada harta, maka hendaklah dia belanjakan harta di jalan yang benar supaya dia akan mudah untuk di hari penghisapan. Kerana hari Nabi SAW menyebut tidak akan berganjak kaki manusia di padang mahsyar nanti, melainkan ditanya berkenaan 4 perkara. Pertama berkenaan dengan umurnya, kemudian berkenaan dengan mudanya, kemudian berkenaan dengan ilmunya, dan yang keempat berkenaan dengan harta. Soalan untuk pemuda, untuk umur, untuk ilmu satu je, apa yang kau buat. Tetapi dalam harta ni 2 soalan. Daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Itu harta ni dia menjadi amanah pada tangan seseorang manusia. Jadi Nabi SAW menyatakan, Inna Allah harama alaikum, Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu ummahat, derhaka kepada ibu bapa. Wa'dul banat, Allah Subhanahu Ta'ala mengharamkan menanak anak perempuan. Ini yang berlaku zaman dahulu dan termasuk hari ini buah anak dan seumpamanya. Wa man'an wa has, dan juga fitnah memfitnah, tuduh menuduh, Allah Ta'ala harapkan. Kemudian wa karihalakum qi wa qal, dan juga diharamkan kepada mereka ataupun tidak disukai kepada kamu qi wa qal. Kamu meriwayatkan cerita orang ni kata orang ni ada domba, dan juga wa kasratus soal,
dan banyak tanya dalam perkara-perkara yang tak patut tanya. Dan wa idha'atul mal, dan terakhir kata Nabi, Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada kamu idha'atul mal, yakni mensia-siakan harta, boros dalam pembelanjaan ataupun membelanjakan dalam perkara-perkara yang tidak munasabah. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka kerana itulah Nabi SAW memperingatkan berkenaan dengan fitnah ujian harta benda ini, yang dengan harta ini sebenarnya manusia boleh mendapat pahala, mendapat kasih sayang daripada Allah, mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang Allah Taala kurniakan kepada manusia. Dan harta ini Allah Taala namakan dalam Al-Quran kadang-kadang khairan, digunakan kata khairan, kadang-kadang digunakan kata fadla, yakni keutamaan, kelebihan, kerana ia sebagai doa supaya kita menggunakan harta ini dengan sebaik mungkin. Jadi saya kira cukup sebenarnya ini sebagai penjelasan daripada hadis Nabi SAW, di mana hari zaman ini hartalah yang menjadi ujian kepada manusia. Jadi oleh kerana sebut harta ini maknanya sewa tabung supaya tuan-tuan dapat sembah untuk pembinaan surau Tuan Guru Haji Abdul Baqi Osman di Kampung Lantin Cenoh. Surau itu sudah ditambah baik. Jadi mana-mana yang ada kelebihan bagi kita, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan dia sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Dan harta ini dipanggil ibadah. Ada ibadah badaniah, ada ibadah maliyah. Jadi harta ini juga ibadah yang juga menjadi bekalan manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup teruskan ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ustaz. InsyaAllah nanti kalau boleh Ustaz bawa Tuan Guru datang ke sini, InsyaAllah untuk isi kita tahun 2017. Kita ajar Tuan Guru Haji Imam Baqi. Mungkin dia tak kenal, tapi yang kenal tu orang kenal lah, memang terkenal semua lah. Abang ni, Tuan Guru Haji Imam Baqi ni kita top 3 lah, dari segi keilmuan, dari segi kehebatan ya. Okey, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kita ada majlis khatam perdana, akan bermula jam 8 pagi. Jadi tuan-tuan bolehlah yang anak dia tak ada berkhatam pun boleh datang. Anak yang berkhatam lagilah kena datang. Kita pun 8 pagi lebih kurang ada acara samburan, ada jamuan sikit, adalah acara-acara bagi besok. Kemudian seterusnya besok juga kita ada satu lagi kuliah maghrib khas, kuliah maghrib khas, iaitulah yang akan disampaikan oleh Profesor Madia Makrofah Ismail daripada UPM, yang akan bercerita tentang sains dan Islam. Memang terkenal kalau tuan-tuan ada maklumat tentang sains Islam ni, antara tokoh di Malaysia ni ialah Profesor Makrofah bin Ismail. Sebab hari lusanya dia ada talk di UiTM, jadi kita pinjam dulu malam tu di sini. Jadi tuan-tuan di bawah dia lah pada kuliah maghrib. Dan seterusnya pada selepas Isyak, saya dah war-warkan tadi, ada kelas tambahan SPM Biologi kepada anak-anak yang tingkatan 4, kemudian tingkatan 5, yang nak hantar boleh hantar ke buat kelas di sini selepas kuliah tu, yang akan diajar oleh cikgu-cikgu, cikgu yang pakar lah dalam bidang biologi, yang mengajar biologi, iaitu SPM, guru sekolah menengah tingkat pusat, sekolah menengah bandar pusat. Jadi masih ada kekosongan. Bolehlah tuan-tuan hantar anak-anak ke situ, dan sedikit bayaran lah, kita akan katakan. Tengok kalau jumlah ramai, kita akan kurangkan bayaran. Kalau tak ramai, akan ada 5-6 orang lah. Kelas tu macam agak eksklusif lah, insyaAllah. Kemudian saya nak sambung berkenaan dengan korban. Seperti mana yang saya war-warkan,
tempoh pembayaran dia ialah daripada 25 hingga 30 lah gitu Kepada yang belum lagi membayar untuk bulan ni, bulan lepas bolehlah membayar kepada Ustaz Razali ataupun Cik Syukri ataupun masuk terus dalam bank dalam account pada perempuan Ustaz Razali. Kemudian khairat kematian bersama kita masih mengutip RM10 bagi yang belum membayarnya lagi, silalah bayar kepada Tuan Haji Mat. Dan untuk infak keselamatan bersama juga tarikh ni lagi 25-30. Siapa yang masih belum bayar, saya belum lagi bayar, silalah bayar bayaran kepada Cik Faizal ya pada bila boleh masa dalam tempoh 25-30 insya-Allah untuk keselamatan, untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu sajalah daripada saya. Besok siapa-siapa yang terbangan bolehlah hadir untuk memeriahkan acara tahunan surau kita. Tim Cik Jasni akan beroperasi besok sekitar 8 orang tahun ni kita dapat peserta. Dan kalau siapa yang masih nak tiba-tiba malam ni nak masuk pun boleh ada anak yang nak masuk malam ni tiba-tiba berubah fikiran, ada 2-3 orang tu dia pula dah pujuk-pujuk anak dia tapi tak nak, tapi tiba-tiba malam ni nak boleh insyaAllah kita akan terima juga Itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.